Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua memberikan pujian yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon bantuan dan pertolongan yang sebenarnya hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon petunjuk daripada Allah dan kita juga memohon keampunan daripada Allah akan segala dosa yang telah kita lakukan. Kita juga berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Sidang hadirin mukminin, pada malam ini saya akan mengulas berkenaan dengan kepentingan kita memberi kemaafan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Walaupun kita rasa kesalahan itu tidak patut dia lakukan kepada kita. Kita rasa dengan hubungan kita dengan dia itu, dengan kebaikan yang kita buat selama ni, dia tak sepatutnya melakukan sesuatu kesalahan itu kepada kita. Tapi pada malam ni saya akan memberikan kepada tuan-tuan gambaran, beberapa gambaran daripada pelbagai sudut. Yang pertamanya dari sudut kes perundangan. Yang keduanya dari segi ajaran agama kita berdasarkan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa yang berlaku kepada sahabat Nabi yang paling kanan kepada Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan. Dan yang ketiganya dari sudut kajian psikologi moden berkenaan dengan kesihatan mental manusia. Bagaimana kesihatan mental manusia adalah lebih baik jikalau kita mempunyai sifat suka memaafkan kesalahan orang walaupun kita rasa sepatutnya kita tidak memaafkan dia. Kerana sifat suka memaafkan orang lain itu sebenarnya dia memberi kebaikan kepada kita sendiri berbanding dengan sikap kita yang enggan memaafkan. Baik, yang pertamanya sidang hadirin mukminin, jikalau sahabat-sahabat sekalian ikuti perkembangan berita pada hari ini, banyak media melaporkan bagaimana hukuman mati terhadap pembunuh Al-Tantuya, iaitu Azilah, telah ditukar. Asalnya hukuman mati telah ditukar dan diringankan kepada hukuman penjara.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang pertamanya, sebagaimana dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni, kerana undang-undang negara kita telah diubah. Mana-mana peruntukan perundangan yang ada hukuman mati mandatory, hukuman mati yang tidak ada pilihan, mesti kalau bersalah mesti hukuman mati, gantung sampai mati, telah dipindah boleh dengan budi bicara hakim untuk ditukar, ataupun hakim boleh buat pilihan sama ada untuk mengenakan hukuman mati ataupun hukuman penjara dengan sebab. Kalau dulu tak boleh, contoh Seksyen 302 Kanun Keseksaan, kesalahan membunuh dengan sengaja, dulu tak boleh. Once you are found guilty, convicted, kamu didapati bersalah oleh mahkamah, hakim tidak ada pilihan melainkan menjatuhkan hukuman mati, gantung sampai mati. Sama dengan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Kalau didapati bersalah, mahkamah tidak ada pilihan, mesti hukuman gantung sampai mati. Tapi dengan pindaan yang dilakukan itu, mahkamah ada pilihan. Itu yang pertama. Kerana undang-undang sekarang ni, mana-mana kesalahan yang dahulunya hukuman dia mandatory, gantung sampai mati, sekarang boleh diubah. Itu yang pertama. Tapi itu bukan fokus kita malam ni. Fokus kita malam ni ialah yang kedua itu, iaitu satu surat yang ditulis oleh bapa Al-Tantuya sendiri, bapa mangsa sendiri, mangsa bunuh bapa dia, yang telah menulis surat, dan surat itu dikemukakan kepada mahkamah, dan mahkamah ketika membuat keputusan, membaca penghakiman, telah menyatakan bahawa mahkamah mengambil kira surat daripada bapa Al-Tantuya supaya hukuman mati azilah itu diringankan kepada penjara. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana seorang bapa kandung yang membesarkan anak perempuannya daripada kecil tapak tangan, keluar daripada perut si ibu, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dicurahkan dengan segala apa yang mampu dilakukan oleh seorang bapa kandung, tetapi anak perempuannya itu diragut nyawanya dengan cara yang sangat kejam, dibunuh dalam keadaan dia pregnant, dia hamil, mengandung, dan kemudiannya diletupkan. Satu pembunuhan yang sangat kejam. Kalau kita, tuan-tuan, na'udzubillah, tapi kita boleh faham dari segi perasaan, kalau satu orang bapa ataupun ibu, dia tidak mahu memaafkan penjenayah tadi, kita kata patut, kan? Kita kata patut, sebab engkau telah bunuh anak aku, anak kesayanganku. Tapi malam ni saya ingin baca sedikit apa yang ditulis oleh Syaribu Sitif, ayah Al-Tantuya. Alasan yang ditulis dalam surat kepada hakim, yang mana dia sendiri meminta supaya hukuman mati terhadap Azilah Hadri diubah dan diringankan daripada gantung sampai mati kepada penjara. Apa dia kata? Dia telah menulis satu surat yang mana dia telah memberi penekanan kepada perlunya kita sesama manusia ini mempunyai sifat saling hormat menghormati, sifat kemanusiaan, dan juga hak untuk hidup. Tuan-tuan kena ingat, dia sebut benda ni
dalam keadaan dia tak perlu pun maafkan pembunuh anak dia, tapi kerana kebaikan yang ada dalam dirinya, sifat mulia yang ada dalam dirinya, tanpa kita mengira apa bangsa dia, tanpa kita mengira apa agama anutannya, tanpa kita mengira siapa Tuhan yang disembah, tapi apa yang disebut di sini adalah satu sifat yang mana inilah yang diajarkan oleh agama kepada kita. Agama Islam inilah yang diajarkan oleh Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati sifat manusia, dan supaya kita ini memperakui hak seseorang itu untuk hidup. Jangan kita sewenang-wenangnya bunuh orang. Jangan kita sesuka hati melakukan perkara yang boleh membahayakan nyawa kita dan nyawa orang lain. Apa dia kata, tuan-tuan? Dia kata dia melakukan permohonan ini atas dasar hormat yang mendalam kepada sifat kemanusiaan, khususnya yang dimiliki oleh rakyat Mongolia. Dia kata, dia highlight dia dari Mongolia, dan ini merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh rakyat Mongolia. Dan Syaribu mengatakan bahawa dia berpendapat sangat penting untuk dia mengiktiraf apa yang dilakukan oleh PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam mempertahankan kesucian kehidupan, dan dia memberi penekanan bahawa semua makhluk di bumi ini mempunyai hak untuk hidup dan wujud di atas dunia ini. Dan dia kata, dia minta juga supaya permohonan dia supaya diringankan hukuman itu diberitahu dan disampaikan juga kepada seorang lagi pembunuh yang tadi Azilah Hadri. Dia minta sampaikan juga kepada yang seorang lagi, iaitu Sirul Azhar Umar, dan juga kepada para peguam, kepada mahkamah, kepada peguam negara, pejabat pendakwa raya, dan juga kepada kerajaan. Lepas tu dia minta supaya nilai kemanusiaan itu diangkat, dan bila kita bercakap, bertutur, pernyataan jujur itu perlu ditegakkan di semua negara. Maknanya dia tidak mahu di mana-mana sekalipun menyembunyikan kebenaran. Dia tak mahu. Sebab apa yang berlaku kepada anaknya, kepada Altantuya itu, tuan-tuan, antaranya ialah kerana ada usaha untuk menyembunyikan kebenaran. Ada usaha supaya apa yang benar itu tidak dinyatakan secara lantang. Maka dengan sebab itu dia meminta supaya setiap kenyataan itu hendaklah diangkat secara jujur dan telus. Dan pada masa yang sama, dia meminta supaya kes saman dia terhadap Azilah, terhadap Sirul dan kerajaan diselesaikan secepat mungkin. Dia ada dua kes. Yang kita baca ni kes hukuman mati. Ada satu lagi kes dia saman minta ganti rugi. Yang ini yang beza, tuan-tuan. Dalam ajaran agama kita, kalau seseorang tu didapati bersalah kerana membunuh, dia akan dapat diat. Tapi dalam undang-undang sivil, dia kena buat satu saman lain, kan, untuk meminta ganti rugi. Dan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada tahun 2022 telah membuat keputusan bahawa keluarga Altantuya hendaklah dibayar 5 juta ringgit sebagai ganti rugi di atas apa yang berlaku kepada Altantuya. Itu yang dia minta, supaya pembayaran ganti rugi sebanyak 5 juta ringgit itu
diselesaikan dengan segera dan jangan lagi ditangguh-tangguh. Itu permintaan dia. Baik. Berbeza dengan satu lagi kes, iaitu kes pembunuhan Datuk Susilawati. Juga kita baru dapat berita bagaimana mahkamah telah buat keputusan usaha tertuduh usaha pembunuh dalam kes Datuk Susilawati itu ditolak oleh mahkamah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pembunuhan yang dilakukan itu terlalu kejam. Maka mahkamah berpendapat tidak sewajarnya diberikan keringanan dan diubah daripada hukuman gantung sampai mati kepada penjara. Jadi mahkamah berpendapat perlu dikekalkan hukuman mati di tali gantung. Dan tuan-tuan pun tahu bagaimana kematian Datuk Susilawati bersama 3 orang yang lain, pemandu dia, banker dia dan juga lawyer dia. They are what we call at the wrong time, at the wrong place, kan? So Datuk Susilawati berurusan dengan lawyer dia pasal penjualan tanah. Yang kawan ni datang, teman sebagai lawyer, sebagai banker dan sebagainya, tiba-tiba turut menjadi mangsa. Ini kita kata pembunuhan yang sangat kejam, boleh dikatakan yang pertama lah dalam negara kita pembunuhan seperti itu. Dan bukti dihapuskan, mayat dibakar dengan api yang besar sehingga sukar untuk dikesan DNA dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu mahkamah tidak membenarkan diubah hukuman mati terhadap pembunuh Datuk Susilawati. Baik. Jadi dari segi undang-undang boleh diberi pertimbangan, dan itulah antara sebab kenapa ayah kepada Al-Tan Tuya sendiri yang meminta kepada mahkamah dia memberi sokongan supaya azilah itu diringankan hukuman. Baik. Manakala dalam agama kita, kan, dalam agama kita di antara sifat memaafkan dengan sifat tidak mau memaafkan, agama mengajar kepada kita antara dua sifat ni, kalau kita ingin menjadi seorang yang saleh, seorang hamba Allah Ta'ala yang baik, dianjurkan kepada kita memberi kemaafan. Kalau kita nak jadi orang yang baik di sisi Allah, siapa yang tidak menjadikan itu sebagai faktor pertimbangan dia, maka dia boleh ketepikan. Tapi kalau dia ingin menjadi orang yang dimuliakan di sisi Allah, maka hendaklah dia memaafkan setiap kesalahan yang manusia lakukan kepada dia. Kita tengok tuan-tuan, sampai tahap yang bagaimana Allah Ta'ala perintahkan. Baik, para ulama mengatakan bahawa antara kepentingan kita memaafkan orang, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Yang pertamanya, bila kita maafkan orang, Allah maafkan kita. Allah maafkan kita. Bukankah itu yang kita mahu? Malah kita mahu di hari akhirat nanti hisaban yasira, hisab yang mudah. Yang kita dah belajar dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Apa dia hisab yang mudah? Hisab yang mudah ni kalau kita buat perbandingan atas dunia ni tuan-tuan, seolah-olah tuan-tuan pergi dekat immigration cop lepas tuan-tuan. Itu pembayang dia. Tak adalah kata datang custom, datang polis apa semua, buka beg, tengok kita satu-satu pasport kita, pergi singgah di mana, negara mana, interview kita, masuk dalam bilik berjam-jam. Tidak seperti itu. Siapa yang biasa travel, pergi banyak lapangan terbang, pasti ada pengalaman ni ataupun berlaku pada kawan dia. Kita nak yang mana? Pergi airport negara asing, immigration ataupun UK border dan sebagainya, dia hanya terima kita, dia wish kita, dia greet kita, dia chop, pergi. Atau
Dia kata, you masuk dalam bilik, buka beg semua, kasut, buka pakaian, dia check semua thoroughly. Maka di hari akhirat tuan-tuan, yang tu kita tak mau seperti itu. Kita nak hisaban yasira. Jangan buka dosa kita, jangan buka kesalahan kita, jangan buka kesilapan kita. Kita ni tuan-tuan, kalau orang buka silap kita, kita nak letak muka di mana? Setiap kita malam ni, termasuk saya, kalau orang buka silap kita tuan-tuan, kita mendapat aib yang sangat besar. Tuan-tuan boleh tengok berapa ramai selebriti, PU dan sebagainya yang dihadapkan ke mahkamah dengan pelbagai tuduhan yang menjijikkan, dengan pertuduhan yang keji. Ada sebahagiannya telah didapati bersalah kerana amang seksual. Kita nak letak muka kita di mana? Bila Allah buka aib seperti itu, belum lagi didapati bersalah, yang masih lagi dibicarakan, tak tahu dia salah ke tidak, tapi media melaporkan secara meluas. Kita hantar kemaluan, gambar kemaluan kita kepada orang. Kita nak letak muka kita di mana? Bagaimana hubungan kita dengan isteri kita, dengan anak kita? Sama ada tuduhan itu betul ataupun tidak, mahkamah akan putuskan berdasarkan evidence. Tapi aib telah berlaku, aib yang sangat besar. Aib itu bukan saja berlaku kepada kita, tapi berlaku kepada anak-anak kita yang tidak berdosa, yang tidak ada kaitan langsung dengan apa yang kita lakukan. Sebab itu, yang pertama tuan-tuan, bila kita maafkan orang, benda yang paling penting, yang paling mustahab, yang sangat kita perlukan, ialah kemaafan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang kita tak peduli, yang penting nasib kita di hari akhirat nanti. Itu yang paling penting. Allah mengampuni kita. Itu kelebihan sesiapa yang suka memaafkan kesilapan orang kepadanya. Allah maafkan dia. Satu. Yang kedua, para fuqaha mengatakan bahawa bila kita suka memaafkan kesalahan orang, itu menghilangkan dendam. Dendam ni tuan-tuan, kalau kita berdendam, dia bersarang dalam diri kita, bersarang dalam kepala kita, bersarang dalam hati, perut, jantung kita. Hidup kita tidak tenang kerana dendam, kesumat itu ada dalam diri kita. Kita nak hidup tenang, mendapat sakinah daripada Allah, jangan ada dendam. Jangan. Dan yang ketiganya, bila kita maafkan kesalahan orang, di hari akhirat nanti, kita kata dalam bahasa dunia ni, kita kata kita berada di express lane. Tak perlu beratur nak selesaikan urusan dunia yang belum diselesaikan, sebab kesalahan orang telah kita maafkan. Maka kita di hari akhirat, kita berada di express lane, lorong laju. Akhirat ni tuan-tuan, kita tak mau berpusu-pusu di tempat yang kita mendapat kesusahan. Baik, dalilnya datang dari mana? Datang dari surah An-Nur ayat 22. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kesenangan, kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, bagi kekayaan kepada dia, katalah kita sekarang ni berbanding dengan orang yang buat salah kepada kita, kita lebih berpangkat daripada dia, kita lebih kaya daripada dia, dan orang yang buat jahat kepada kita tu, kita yang duk tolong dia selama ni, tiba-tiba kita tidak mahu memaafkan dia, kita nak kenakan hukuman kepada dia. Allah Ta'ala kata kamu bersumpah bahawa tidak akan memberi bantuan, tak mau tolong dah. Selama ni setiap bulan duk bagi duit, tapi sebab dia buat salah kepada kita, kita bersumpah tak akan bagi duit kepada dia sebab dia buat jahat kepada kita. Allah Ta'ala tegur, bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, kepada orang miskin, dan kepada orang yang berhijrah pada jalan Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan. Allah Ta'ala suruh maafkan. Wal yasfahu, berlapang dada, lapangkan dada tu. Apakah kamu tidak ingin Allah ampunkan dosamu? Yang kita berkeras tidak mau memaafkan kesalahan orang tu, kita tak mau ke Allah Ta'ala ampunkan dosa kita? Ini soalan yang Allah Ta'ala tanya, kita kena jawab. Kita mau ke tidak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita? Yang kita tunjuk hebat sangat tidak mau maafkan kesalahan orang yang orang buat kepada kita. Allah Ta'ala tanya, kamu mau atau tidak Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu? Lalu Allah Ta'ala kata, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala bagi tahu dia Maha Pengampun dan dia Maha Penyayang. Ayat ni tuan-tuan diturunkan kepada siapa? Siapa yang tidak mau maafkan kesalahan orang ni dalam ayat ni? Tuan-tuan tahu ataupun tidak, ayat ini adalah teguran daripada Allah di atas sikap Abu Bakar Siddiq yang tidak mau memaafkan kesalahan yang orang buat kepada dia. Abu Bakar Siddiq ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang paling kanan kepada Nabi, yang iman Abu Bakar Siddiq tidak ada tolok bandingnya di alam ini. Tidak ada siapa pun, mana-mana manusia yang dapat menandingi iman yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar Siddiq melakukan kesilapan. Dia buat silap kerana dia bersumpah tidak akan tolong lagi sepupu dia. Apa kesalahan sepupu dia? Apa yang sepupu dia buat silap sehingga menyebabkan orang yang semulia Abu Bakar Siddiq enggan untuk memaafkan kesalahan orang tu? Tuan-tuan, orang itu dia telah menyambung lidah Abdullah bin Ubay yang telah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadithul ifk, peristiwa fitnah terhadap Aisyah. Kononnya Aisyah ada skandal, dan tuduhan skandal terhadap Aisyah telah mengguris jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suami. Tuan-tuan, ini adalah bukti bahawa Nabi tidak mengetahui perkara gaib, melainkan perkara yang diberitahu oleh Allah kepadanya sahaja. Kalau Nabi mengetahui perkara gaib,
sudah tentu Nabi tahu Aisyah suci ataupun tidak. Dah dia tahu perkara gaib. Dia tahu apa yang berlaku di sebalik dinding. Dia boleh tahu apa yang berlaku ribuan kilometer daripada tempatnya. Tapi itu tidak diketahui oleh Nabi, melainkan setakat apa yang diberitakan kepada Nabi oleh Allah melalui wahyu sahaja. Dan dalam peristiwa hadisul ifk, di peringkat awal, Nabi tidak mengetahui sama ada Aisyah suci ataupun tidak. Nabi tidak tahu. Di peringkat awal Allah Ta'ala tidak menyampaikan berita untuk mensucikan Aisyah, sehingga itu mendukacitakan Nabi, menyebabkan Nabi sedih. Dan Nabi consult, Nabi jumpa dengan para sahabat, minta setiap sahabat bagi tahu pandangan masing-masing. Itu membuktikan Nabi tak tahu skandal itu benar ataupun tidak. Abu Bakar Siddiq, dia sangat sedih dengan perbuatan sepupu dia, Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu, yang dia tolong. Mistah bin Utsatsah ni tuan-tuan, dia miskin. Abu Bakar tolong, bagi nafkah kat dia, bagi duit, bantu dia untuk hidup. Tapi Mistah terpedaya dan percaya kepada berita yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay. Ini bukti apa tuan-tuan? Bukti orang yang baik juga, orang yang diredai oleh Allah Ta'ala juga, ada ketikanya terpedaya dengan berita fitnah. Orang yang baik juga kadang-kadang dia tertipu dan dia gagal membezakan antara berita yang benar dengan berita yang palsu. Maka apa yang berlaku? Abu Bakar Siddiq dah selama ni dengan sebab hubungan kerabat tu dengan Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu. Bila dia tahu Mistah membantu menyebarkan berita fitnah, lepas dah confirm Aisyah suci sebenarnya, Aisyah tidak bersalah, itu adalah satu berita palsu yang disebarkan oleh kaum munafik di Madinah pada masa itu, menyebabkan Abu Bakar Siddiq, dia kata kepada sepupu dia, Mistah bin Utsatsah, dia kata apa? Dia kata, wallahi, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah belanja kepada dia lagi selepas ini, untuk selama-lamanya, forever. Dia kata, aku tak akan bagi nafkah kepada Mistah bin Utsatsah. Tuh, orang yang mulia macam Abu Bakar Siddiq, sebab hatinya tersinggung kerana berita fitnah itu disebarkan oleh orang yang dia tolong selama ni, sehingga menyebabkan Aisyah berduka, sehingga menyebabkan suaminya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berduka. Itu yang menyentuh sangat hati Abu Bakar Siddiq, menyebabkan dia bersumpah dia takkan tolong dah Mistah bin Utsatsah. Dengan sebab sumpah Abu Bakar Siddiq yang tidak lagi mahu membantu kerabatnya itu yang sebelum ni dia tolong, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Ayat ini turun, asbabun nuzul, surah An-Nur ayat 22. Orang yang ada kelebihan, orang yang ada rezeki, orang yang diberi kesenangan oleh Allah, siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Yang miskin, yang susah tu siapa dia? Mistah bin Utsatsah. Padahal tuan-tuan, tidakkah jahat perbuatan menyebarkan fitnah? Menyebarkan fitnah ni jahat, tapi Allah suruh Abu Bakar Siddiq ampunkan, maafkanlah kesalahan Mistah bin Utsatsah. Jangan orang yang ada kelebihan, yang ada kesenangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, tapi Allah Ta'ala suruh maafkanlah dan berlapang dada, lapangkan dada. Lalu apa reaksi Abu Bakar Siddiq tuan-tuan?
Ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cerita ni, kisah ni terkandung dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Turun sahaja ayat itu. Turun sahaja ayat itu. Teguran daripada Allah. Lalu kata Abu Bakar, baik. Dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah, sungguh, dia kata, aku suka bila Allah mengampuni dosaku. Lalu dia kembali memberi nafkah kepada Mistah, yang daripada dulu memang dia duk tolong Mistah. Dan dia kata apa? Bila dia sambung balik, dia kata apa? Dia kata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selama-lamanya. Kalau kita, tuan-tuan, kita dah maafkan dia, bagi balik nafkah, tengok hujung tahun kita kata apa? Soft landing. Betul tak? Soft landing. Kalau sekarang nampak sangat, kan? Ni macam ustaz lah juga, kecil hati dengan AJK surau. Bukannya bulan depan tak datang lagi, bulan satu lagi datang lagi, dia slow kan, nanti hujung tahun tak datang. Lagu tu lah. Jadi orang pun tak tahu salah apa ni, sebab bulan lepas datang, bulan lagi tu datang. Itu kita panggil soft landing. Jadi Abu Bakar Siddiq, dia tak buat macam tu. Walaupun awal tu dia dah bersumpah tak mau bagi, tapi dapat teguran daripada Allah. Dia bukan kata ambil masa 3-4 bulan lepas tu stop, tak. Dia kata dia takkan berhenti memberi nafkah kepada Mistah bin Uthathah. Kenapa? Kerana dia mengharapkan Allah mengampuni dosa dia. Tuan-tuan bayang, apa dia dosa Abu Bakar Siddiq? Nak banding dengan kita. Kita ni dosa kita, tuan-tuan, kalau buka lah, tuan-tuan, habis kita tu. Kalau buka kesalahan kita, habis. Abu Bakar Siddiq, iman dia yang tidak ada tandingan itu, dia sangat mengharapkan maghfirah, keampunan daripada Allah, sampai tahap dia kata dia takkan berhenti memberi semula nafkah kepada Mistah bin Uthathah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai persoalanku. Lalu dia kata, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat? Lalu dia jawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Wallahi, aku tahu dia hanyalah baik. Aisyah pun kata, dialah di antara isteri-isteri Nabi yang menyaingiku dalam hal kecantikan. Isteri Nabi ni pun dia ada juga persaingan, siapa lebih cantik, kan? Nak nampak cantik. Tapi dia kata Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan sifat wara'. Sedangkan saudara perempuannya Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha berbeza dengannya. Baik. So apa yang penting, tuan-tuan, daripada kisah ni? Yang pertamanya, maafkanlah kesalahan orang. Kenapa? Sebab bila kita suka maafkan kesalahan orang, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Yang kedua, wajib memberi kemaafan ketika ada orang yang nak bertaubat dan dia nak baiki diri dia. Kita wajib bagi maaf. Dan yang ketiganya, bila orang buat jahat kepada kita, tidak semestinya kita balas dengan kejahatan juga. Ni kita kadang-kadang jahat yang kita balas tu lagi teruk daripada hak dia buat. Saya pun kadang-kadang terlintas juga nak buat jahat, tuan-tuan. Saya bukan baik sangat pun, tapi bila fikir dosa, tak sanggup nak buat. Pernah saya sampai di pejabat tempat parking,
Side parking, kita pergi ke depan, kita nak undur masuk L ke S kan. Bila kita pergi ke depan, satu kereta Myvi ni, 2 orang remaja, dia park, dia pergi masuk, dia gelak pula tu, dia ketawa 2 orang tu dalam kereta. Saya tengok budak ni kecil besar budak ni nak kena dengan aku ni, rasa nak kena, hang tak tahu aku pun ada jahat juga. Kan, buat jahat ni senang ya tuan-tuan, bukan susah pun. Dalam kepala tuan-tuan, kalau ikut hati saya nak toreh kereta dia, tunggu dia pergi mana-mana, dia tak ada apa semua, kunci ada dalam poket, tarik daripada depan sampai belakang, bagi puas hati. Tapi kalau kita buat macam tu, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Puas hati, seronok, padan muka. Apa yang kita dapat? Bukankah kita hidup atas dunia ni untuk beribadat kepada Allah, untuk cari pahala, redha Allah, untuk dapat kemuliaan, tempat yang mulia di sisi Allah. Inilah peluang untuk kita dapat kemuliaan di sisi Allah dengan maafkan kesalahan dia. Alah, budak nakal memang macam itulah. Tak payah ambil tahu, kita pun senang hati, kita tak adalah rasa apa. Maafkan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala yang banyak kepada kita. Itu tujuan kita hidup. Maka tidak semestinya bila orang buat jahat kepada kita, kita balas balik kejahatan tu. Saya pernah tuan-tuan berbeza pendapat dengan satu orang. Saya sewa rumah, kemudian kami ada macam berbeza pendapat tentang bayaran. Jadi dengan sebab berbeza pendapat tentang bayaran tu, tak apalah. Apa yang saya buat? Duit deposit tu saya tak ambil, walaupun dia nak pulangkan semula. Pasal apa? Sebab saya lebih suka bila kita bergaduh dengan seseorang, kita ada persisian faham dengan seseorang, kita buat baik kepada dia. Bila kita buat baik kepada dia, kita harap Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Walaupun dia nak pulangkan semula duit deposit tadi, tapi dengan sebab kita mengharapkan pahala daripada Allah, kita kata tak apalah, kita halalkan semua duit tu, ambil lah. Jadi kita lebih seronok dengan kebaikan yang kita bagi kepada dia, walaupun kita ada konflik dengan orang tadi. Itu penting, tuan-tuan sekalian. Maka tidak semestinya kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, sebab banyak dalil yang menunjukkan bahawa tidak sama kebaikan itu dengan kejahatan. Malah banyak dalil yang memerintahkan kepada kita untuk kita memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang kepada kita. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, dari sudut kajian psikologi moden, why you should forgive others for your own good. Pasal apa kita perlu maafkan orang lain untuk kebaikan dan maslahah diri kita sendiri? Pasal apa? Baik. Dalam artikel ni dia kata, forgiveness means different things to different people, but one thing we hear often is that forgiving others is important to the healing process. Rupa-rupanya bila kita suka memaafkan orang, dia sebenarnya dia membantu proses penyembuhan diri kita. Kebaikan dekat kita tu tuan-tuan, apa dia? Bila kita suka maafkan orang, iaitu proses healing, proses penyembuhan. Kita nak memperbaiki kesihatan kita lebih baik apabila kita suka maafkan kesalahan orang. Sebab apa? Sebab dia kata releasing anger, guilt, kita melepaskan, kita bebaskan rasa marah. Bila kita maafkan orang, rasa marah tu hilang.
Bila kita maafkan orang, rasa hak bersalah dalam diri kita tu hilang. Ini yang menyebabkan dalam kajian moden juga mengatakan suka memaafkan orang tu dia membantu kebaikan dekat diri kita sendiri. Dan dia kata, in fact, research has shown that forgiveness is linked to better mental health by reducing stress and anxiety and also lowering physical ailments. Dia kata bila kita suka bagi kemaafan kepada orang, ia dihubung kaitkan dengan kesihatan mental yang lebih baik. Sekarang ni kan orang ada macam-macam, stres, anxiety, macam-macam. Ni siapa yang suka berdebar, duk-dak, dia ada anxiety. Bangun pagi-pagi rasa macam nak mati. Masuk bilik ayah, aku ni pasal apa ni? Tiba-tiba degupan jantung semakin kencang, jadi macam takut, rasa macam nak mati dan sebagainya. Kita tak tahu yang kita ada anxiety. Jadi ramai orang ada anxiety. Sebab apa? Sebab ramai orang stres. Kenapa orang stres? Sebab masalah rumah tangga, hubungan suami isteri, masalah dengan anak, masalah duit tak cukup, gaji tak cukup, hilang pekerjaan, perniagaan tidak bagus, hubungan masyarakat, stres. Dia tak sedar, dengan sebab dia stres, dia dah dapat anxiety. Dia tak sedar. Tapi research shown that forgiveness ini, kita suka bagi maaf kepada orang, biasanya dia menyumbang kepada kesihatan mental yang lebih baik. Sebab dia menghilangkan ataupun mengurangkan tekanan stres, mengurangkan, menyembuhkan anxiety. Dan juga bila kita suka maafkan orang ni, sakit-sakit yang fizikal ni pun dia boleh jadi berkurangan. Sakit-sakit yang fizikal, sakit fizikal apa dia? Nah, tak kira lah, darah tinggi ke, jantung ke, gout ke, apa lagi, macam-macam lah kan, buasir ke, apa, penyakit fizikal. Dia sebenarnya bila kita suka memaafkan orang, kajian ini mengatakan bahawa dia sebenarnya mengurangkan kan sakit-sakit yang berkaitan dengan fizikal. Dan dia akui memberi kemaafan ini bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. Tapi kalau kita mampu memberi maafkan kepada orang, maka dia memberi banyak kebaikan kepada kita. Baik. Maka dia kata forgiveness ini dia adalah decision based dan emotional. Dia melibatkan emosi kita. Dia melibatkan kemampuan kita dalam membuat keputusan. Senang tak kita nak maafkan kesalahan orang? Susah lah tuan. Bukan senang. Tambah pula kalau kita ada peluang balas balik, betul tak? Ni time nak kerenyek betul-betul. Kita bagi betul-betul. Tapi bila kita ada waktu dan peluang untuk kita balas kejahatan tadi, kita nak buat keputusan nak maafkan dia, takkan balas. Itu satu keputusan yang susah, yang sukar. Betul. Satu benda yang sukar. Maka dengan sebab itu kita diajar apa benda keperluan untuk kita memberi kemaafan. Satu. Yang kedua, kita kena akui kalau kita berpanjangan bermasalah dengan dia, emosi kita pun tak kuat. Sampai bila kita nak sakit hati dengan dia? Kita kena buat keputusan tu, kena fikir. Dah berapa puluh tahun tak selesai masalah dengan dia. Kalau kita tak maafkan dia, sampai bila? Nak tambah lagi 20 tahun? Nak tambah lagi 30 tahun? Jadi ini antara benda yang kita kena acknowledge. Lepas tu kita kena akui keperluan kita untuk hilangkan emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Tapi pada masa yang sama, bila kita memaafkan orang, itu membantu kita untuk menyembuhkan diri kita dan memberi kesihatan yang lebih baik. Jadi sekadar itu tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tuan-tuan dan juga saya sendiri sebagai orang yang mampu mengikuti sunnah
Abu Bakar Siddiq yang kerana terlalu inginkan keampunan Tuhannya, maka dia sanggup memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya. Mudah-mudahan dengan kesanggupan kita, dengan tekad kita yang nekat untuk memaafkan, untuk membuat keputusan memaafkan kesalahan orang yang kalau ikutkan hati dan perasaan kita, kita tidak mau memaafkan kesalahan orang itu, tapi kerana kita terlalu inginkan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan dosa tuan-tuan, puan-puan, dan juga dosa saya sendiri, dosa kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.